各位姐妹平安，我们又再一次在网上见面，让我们来唱一首诗歌，颂扬那为我们舍身流血，却又为我们复活的圣洁的羔羊耶稣基督。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuji domba kudus Yesus Kristus yang mati buat kita dan bangkit juga buat kita. Edisi ketiga nomor 12 domba kudus. 第三节的诗歌本第12首圣洁羔羊。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是传那真神。坐在宝座上，尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀传世，都归给你，直到永远，万王之王，王主之主，唯有你配得敬拜和尊荣，万王之王，王主之主，我们高举你生命直到永远。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是传那真神。坐在宝座上，尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀传世，都归给你，直到永远，万王之王，王主之主，唯有你配得敬拜和尊荣，万王之王，王主之主，我们要给你生命直到永远，我们高举你生命直到永远。我们一同来看马可福音第9章30节到50节。Mari kita buka Injil Markus pasal yang 9 ayat 30 sampai 50. Saya bacakan di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 30节，马可福音第9章。他们离开那个地方，经过加利利，耶稣不愿意人知道，于是教训门徒说，人子将要被交在人手里，他们要杀害他，被杀以后过3天他要复活。门徒却不明白这话，又不敢问他。他们来到加百农，耶稣在屋里问门徒说，你们在路上议论的是什么？门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁伟大。耶稣坐下，叫12个门徒来说，若有人愿意做首先的，
他必做众人幕后的，做众人的用人。于是领过一个小孩，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。约翰对耶稣说：夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。耶稣说：不要禁止他，因为没有人奉我的名行异能，反倒轻易毁谤我。不抵挡我们的，就是帮助我们。反因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他们不能不得赏识。凡使只信我的一个小孩跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里。倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来。你缺腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它。你只有一只眼进入上帝的国，强如有两只眼被丢在地狱里，在那里虫是不死的，火是不灭的，因为必用火当盐，腌个人。盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。Markus 9 ayat 30. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu bincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya itu, dan menjadi pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian Yesus memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena dia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada
dengan tubuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, yaitu di neraka, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkit dan tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你把你的话语赐给我们，我们求感动使徒、感动先知写下圣经的圣灵，今天也求圣灵帮助我们、开导我们，使我们能够明白你对我们所要说的话。Bapa kami di surga, kami berdoa, kami bersyukur Engkau memberikan firman kepada kami. Kami mohon supaya Roh Kudus yang menggerakkan para nabi, yang menggerakkan para rasul untuk menulis Alkitab, kiranya Roh Kudus pada hari ini juga menerjemahkan firman itu ke dalam hati kami masing-masing. Berikan kami pengertian Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 马可福音第9章30到31节是耶稣基督第二次告诉门徒他将要受害，他将要受死，他将要复活，记得吗？在前一章我们看见耶稣基督第一次，耶稣基督问门徒他是主耶稣基督做事情是按部就班的，也是有时间性的。在上一章第8章我们看见，自从彼得承认耶稣基督是救主、是弥赛亚之后呢，耶稣基督就开始告诉他们他将要走的十字架的道路。那么在这第9章30到31节是第二次告诉门徒他将要受害、受死，然后3天要复活。Yesus Kristus bekerja, ada langkah-langkahnya, step by step, selangkah demi selangkah, dan juga ada saat-saatnya, ada waktunya, jadi teratur. Nah, di dalam pasal yang ke-8, saudara mungkin masih ingat, Yesus mulai memberitahu kepada murid-muridnya akan jalan salibnya. Yaitu setelah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, maka dia mulai memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disiksa, dia akan dipantik di kayu salib, akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, dalam pasal yang ke-9 ayat 30, 31 yang barusan kita baca, ini adalah kedua kalinya Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan disesah, dia akan menderita, akan disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. 那么这是这个9章30、31节是讲到耶稣基督生命的一个里程碑。现在他要离开北部安全的地带，朝向南方耶路撒冷。
踏上了第一步，十字架的阴影已经开始呈现出来。耶稣深深知道，如果他没有把自己的信息写在门徒的心板上，门徒对前面未来的路程就没有把握。所以在第30节，耶稣不想别人知道他们在什么地方，所以就让他能够有安静的时间，多跟门徒在一起，教导他们，兼顾他们，使他们明白弥赛亚的使命。所以他说，人子要被交在人手里，他们要杀害他，第3天要复活。Saudara, ini yang kedua kalinya di dalam Markus pasal 9 ayat 30 sampai 31. Untuk kedua kalinya Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan ke tangan orang-orang yang menjahati dia. Bahkan dia akan dipantik di kayu salib, mati, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, ini pasal 9 ayat 30 sampai 31 membicarakan satu batu tonggak di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yesus mulai meninggalkan daerah aman, ya, di bagian utara, zona yang aman, dan menuju ke selatan, ke Yerusalem, di mana banyak pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, musuh-musuh Tuhan Yesus di sana. Jadi bayang-bayang salib sudah mulai muncul. Nah, Yesus tahu jikalau pada saat ini dia tidak mantapkan para murid menjelaskan misi Mesiasnya, nanti murid akan susah menghadapinya. Maka di dalam ayat yang ke-30 dikatakan Yesus tidak ingin orang tahu mereka posisinya di mana, karena Yesus hanya ingin bersama-sama dengan muridnya untuk menjelaskan misi Mesias. Ya. 那么第32节告诉我们，门徒听见耶稣要受死、钉十字架、复活是什么意思？他们不明白，可是他们也不敢问。Di dalam ayat 32 berkata, setelah murid mendengar Yesus akan disiksa, akan dipantik, disalib, akan mati dan bangkit, mereka tidak mengerti apa artinya, tetapi mereka tidak berani menanya akan hal ini. Namun mereka, murid-murid Tuhan Yesus, juga sudah merasakan suasana kematian, ya, suasana yang tragedi ini. Salib, kematian, kan sudah 2 kali dikatakan dia akan mati, dia akan dipantik di kayu salib. Sudah merasakan akan hal itu, ya. Tapi mereka tidak mengerti, saudara, dan mereka tidak menanya, tidak mengerti dan tidak menanya, ya. Nah, mungkin itu karena pernah kan Yesus 2 kali dengan 5 roti 2 ikan, kemudian juga dengan 4 ketur roti dan beberapa ikan mengenyangkan 5.000 orang, mengenyangkan 4.000 orang. Murid-murid masih tidak mengerti, masih menyalahpahamin Tuhan Yesus. Ingat ya, maka Yesus kan 2 kali berkata kepada mereka, masih nggak ngerti kah? Maka mungkin karena itu mereka nggak berani tanya ini. Nah, kemudian 然后我们就看见第32到35节，门徒不明白，其实应该他们之间可以讨论啊，什么意思呢？受苦，什么意思？复活啦，讨论啦，可以问主，但是他们没有。32到35节，我们就看见耶稣基督跟门徒要到加百农去。那么在往加百农的路上，门徒就讨论，不是讨论他们不明白的，他们呢是争论以后在天国什么人要做大什么人要做大。所以到了加百农之后，进了屋子里面，耶稣就问门徒，刚才你们在路上到底你们讲些什么啊？
门徒不敢回答，因为门徒知道这个他们所讨论的是不适合的，因为耶稣讲他受死啊，讲他要钉十字架，怎么在他们中间在那边争论以后谁做大呢？所以没有人回答，没有人回答，难道耶稣不知道吗？耶稣知道他们在路上谈论什么，所以在第35节，耶稣就叫门徒坐下，就告诉他们做领袖是怎么一回事。怎么做领袖？你知道吗？做领袖的意义是什么？做领袖，第35节，做领袖做众人的领袖，做众人的头是吗？那你要先做众人的用人，你要先服侍人，你才能够做一个领袖。所以呢，在第36节了，耶稣要他们更明白，做领袖是要服侍什么人呢？第36节，耶稣就领一个小孩，叫他站在门徒当中叫他站在门徒当中。小孩是无助的，是不是？犹太人啦、希腊人啦、罗马人没有把小孩放在眼中小孩是没有什么，他们觉得小孩是没有什么分量，没有去注意他，以后长大了他们才留意。但是耶稣基督就要这个想做领袖的门徒们你们不要做领袖高高在上，你要留意，做领袖是要服侍人，不但要服侍成年人，也要服侍小孩。小孩是无助的，小孩也没有什么野心要挣什么东西，小孩子是这个需要人家照顾的，是需要人家照顾。所以呢，耶稣基督呢就把小孩放在他们当中，就要说你要留意，在第37节，耶稣说：“凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。接待我，就是接待差我来的父。那么在这一段圣经里面呢，耶稣基督2次讲到小孩。第一次呢，就是叫这个小孩站在门徒当中你们什么很有野心？你看这个小孩子天真无助心地很善良没有什么说要争来做大的。这些小孩都是需要人家照顾的。你要做领袖吗？你要注意，你要留意，你要服侍，你要教导这些小孩子教导这些小孩子。那么第二个地方呢，在本章2次讲小孩。第42节也是说你要留心你不要凡是叫这个相信我的一个小孩子，你教一个小孩子跌倒的，就是在信心上在信心的路程上，在跟随耶稣的路程上，你教一个小孩子跌倒，倒不如把大摩士拴在这个人的颈项上，把他丢在海里。什么意思呢？就不要让一个小孩子你不要使一个小孩子跌倒，就是说你不要在信仰的路程上放下一个绊脚石，让这些小孩子在信仰上跌倒。什么意思呢？就是说你不要欺负他们呢，你不要凶他们呢你不要看不起他们了，不要把他们不放在眼中这样呢，如果你说你是教会的领袖，但是你欺负他们，你不重视他们，在小孩子的想象里面大概上帝就是这样。因为你看侍奉神的人，这些领袖都是那么样的骄傲，都是那样不照顾我们，因此这些小孩子的心灵呢就受到创伤，他以为上帝就是这样，其实不是。其实你们做领袖的没有好好的去照顾这个无助的小孩。所以呢，耶稣基督就告诉门徒做领袖的意义是什么。Saudara sekalian, di dalam ayat 32 sampai 35 kita melihat bahwa waktu Yesus membicarakan pada kedua kalinya dia akan menderita, sengsara, dipantik, disalib, dan murid-muridnya tidak mengerti apa itu artinya penderitaan, apa itu salib, apa itu bangkit.
Nah, ini kan tugas misi Mesias. Murid-murid masih belum mengerti. Harusnya didiskusikan kan, tapi tidak, ironisnya. Ya. Jadi setelah itu ayat 33 ayat 33 ya, mereka pergi ke kota Kapernaum. Nah, di tengah jalan itu ya, sepertinya Yesus jalan di depan, murid-murid di belakang, sepertinya begitu ya. Jadi ini murid-murid lagi pada diskusi, bahkan mereka bertengkar. Diskusi apa? Bukan diskusikan apa yang mereka tidak mengerti. Harusnya berdiskusi apa yang mereka nggak mengerti kan ya. Apa sih artinya menderita? Apa sih dipandang salib? Apa sih itu bangkit? Bagaimana sih? Mereka tidak bicarakan itu. Yang dibicarakan siapa nanti di dalam kerajaan surga number one. Siapa jadi pemimpin. Nah, maka sampai di ayat 33 sampai di kota Kapernaum, Yesus tanya mereka, tadi kalian ngomong apa sih? Ya, sampai udah masuk ke rumah nih ya. Yesus tanya tadi di jalanan kalian ngomong apa? Nah, mereka nggak berani jawab nih. Nggak berani jawab karena tahu nih, ini nggak benar. Ya, orang lagi ngomong salib, orang lagi ngomong penderitaan. Kok ini lalu diskusi apa? Berebut apa? Berebut siapa yang mau jadi gede nanti? Siapa mau jadi pemimpin? Maka mereka diam, nggak jawab. Nggak jawab, apakah Yesus nggak tahu? Yesus tahu. Yesus tahu. Maka di dalam ayat 35, Yesus suruh 12 murid itu duduk. Duduk, dijelasin. Mau jadi pemimpin nih, mau jadi yang gede nih, tahu nggak apa artinya? Ya, di dalam ayat 35 dikatakan mau jadi pemimpin number one, kamu harus jadi pelayan dulu, harus menjadi orang yang melayani. Nah, bagaimana? Yesus kasih contoh. Ya, di dalam ayat yang ke-36 Yesus membawa seorang anak, suruh dia berdiri di tengah-tengah murid. Nah, saudara, orang Yahudi, orang Roma, ya, orang Yunani itu nggak pandang anak kecil. Ya, pikir anak kecil disepelekan, tahu apa sih? Nanti kalau udah gede baru tahu urusan, saudara. Nah, justru Yesus membawa anak kecil ini ya, suruh berdiri di tengah-tengah murid Yesus nih, yang mau menjadi gede nih, yang mau jadi pemimpin. Ini mau jadi pemimpin. Nih, ini anak kecil. Anak kecil kan apa, saudara? Anak kecil kan nggak bisa nggak bisa jaga diri. Anak kecil kan butuh dilayanin, ya kan, butuh di take care, ya, butuh diperhatikan. Mau jadi pemimpin nih, perhatiin nih anak-anak kecil, bukan saja cari kekuasaan, siapa yang jadi nomor 1 hebat begitu. Melayani, bukan saja melayani orang besar, juga melayani anak kecil ini, ya kan. Nah, makanya dalam ayat 37 Yesus bilang, barang siapa yang menerima seorang anak kecil ini seperti menerima aku, ya, menerima anak kecil ini demi aku, menerima anak kecil berarti juga menerima Bapa yang mengutus aku datang ke dalam dunia. Nah, saudara, di dalam bagian Markus pasal 9 ini ada 2 kali Yesus memakai hal anak kecil untuk mendidik murid-muridnya, untuk mendidik kita orang besar, ya, orang dewasa. Nah, itu yang pertama kali ya, Yesus Yesus bilang kepada muridnya, barang siapa yang menerima anak kecil ini demi aku, terima dia, sayangin dia, perhatikan dia, mendidik dia, begitu ya. Nah, itu artinya juga menerima saya, ya, menerima Bapa yang mengutus saya. Yang kedua, bicara tentang anak kecil di dalam pasal 4 ayat 42, ya. Yesus bilang barang siapa yang menjatuhkan, menyesatkan, bahasa Indonesia bilang menyesatkan seorang anak kecil. Jadi membuat dia jatuh. Bukan jatuh fisik ya, tetapi di dalam perjalanan iman, di dalam mengikut Tuhan, kita membuat seorang anak kecil ya jatuh, kecewa artinya ya. Nah, jadi orang itu lebih baik apa? Orang itu lebih baik diikat nih. Ada batu kilang, batu gilesan itu ya, diikat di lehernya, dilempar aja, dibuang ke laut, dihukum maksudnya ya. Karena kamu sudah membuat seorang anak kecil yang kamu anggap sepele ya, membuat iman dia jatuh. Mungkin kamu bully dia, ya, mungkin kamu galakin dia, mungkin kamu sentak dia, mungkin kamu sombong, nggak pandang dia. Jadi dia pikir Tuhan juga mungkin begitu. Karena ini pemimpin-pemimpin kan ini pelayan-pelayan, ya kan? Kok begitu galak, kok begitu bully saya ya? Oh, mungkin Tuhan juga begitu. Jadi dia udah kecewa sama Tuhan. Saudara, saya pernah ya mendengar kesaksian-kesaksian itu orang-orang ya dulunya. Ya, kenapa?
Karena pemimpin-pemimpin gereja seperti itu, saudara. Jadi dia pikir Tuhan juga begitu. Ya, jadi buat apa kalau Tuhan begitu? Ya, sombong ini itu, lihat tuh pelayan-pelayannya. Ya, jadi Yesus bilang kalau kamu bikin sesat seorang anak kecil, ya, bikin iman dia jatuh, bikin image Tuhan jadi rusak di depan mata anak kecil, ya, dia pikir Tuhan begitu. Lebih baik kamu aja yang binasa, sepertinya begitu, dibuang di laut. Jadi ada 2 kali bicara tentang anak kecil, jangan kita sepelekan, saudara sekalian. Nah, itulah menjadi pemimpin. Nah, saudara, ada seorang Perdana Menteri bernama Stanley Baldwin. Nah, Stanley Baldwin ini adalah seorang Perdana Menteri. Dia memuji seorang bawahannya, ya, seorang bawahannya yang bernama Curzon. Saudara, di dalam hari kematian Curzon, Stanley membuat satu syair untuk memuji bawahannya. Dia bilang nggak ada orang yang mengenal, betul-betul mengetahui kecuali saya, karena saya memperhatikan dia. Dia juga seorang pemimpin besar, ya, dia bisa memperhatikan bawahannya. Bawahannya juga seorang pangkat, saudara. Stanley bilang, saya 2 kali pernah melihat Curzon ini kecewa berat. Saya lihat dia kecewa berat. Ya, pertama kali dia gagal. Ya, untuk jadi Perdana Menteri, Stanley yang dapat. Stanley kepilih jadi Perdana Menteri. Tapi Curzon gagal. Nggak kepilih jadi Perdana Menteri. Kecewa, kelihatan orang kalau kecewa mukanya. Tapi dia nggak pernah marah gitu ya. Biasa kalau orang apa ya, nggak kepilih ya gitu ya, kampanye kalau marah-marah, ngomel-ngomel kan gitu ya, kutuk-kutuk. Dia tidak. Itu pertama kali dia kecewa. Stanley bilang, kedua kali saya lihat Curzon kecewa, itu waktu Stanley bilang sama dia bilang, Curzon, kamu nggak cocok loh, kamu nggak tepat untuk menjadi menteri luar negeri, kamu nggak cocok. Kamu lebih baik kamu tugaskan kamu menjadi ketua komisi pertahanan. Itu Curzon juga kecewa berat. Nah, 2 kali kecewa ya. Tapi 2 kalinya saudara Curzon nggak pernah menampakkan muka yang marah begitu ya, yang nggak puas begitu ya, bilang nggak adil lah ini, tidak, saudara. Kecewa tinggal kecewa. Tetapi dia menerima tugas yang diberikan kepada dia. Dia menjalankan dengan sepenuh hati, dengan konsentrasi. Ya, dia tidak mengutuk, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah-marah. Nah, itulah seorang pemimpin. Ya, itu seorang pemimpin. Saudara, seorang pemimpin adalah memikirkan bagaimana memakai posisi dia, ya, untuk melayani. Itu seorang pemimpin. Bukan pikirin bagaimana supaya saya dapat posisi lebih tinggi lagi, saudara. Bukan seperti itu. 一个伟大的领袖，不是想着一直要往上爬，一直要爬到最顶点，不是。一个真正的领袖呢，是想到怎么样使他能够服侍得更好，怎么样使他自己能够做得更好。做领袖也必须有气量大，呀，必须有什么？有这个度量大。做领袖不可以排除异己。在38节到42节，我们看见约翰对耶稣说：“我们看见有一个人啊，奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他没有跟我们在一起。”耶稣说：“你不要禁止他们，啊！凡是没有反对我们的，没有跟我们做仇敌的，他就是我们的朋友。”所以耶稣在这里教导他的门徒，一个做领袖的气量要大啊！不要因为什么，不要排除异己。不要因为你工作的范围不一样，他工作的方式不同，那么你就把他你不是我们团队的人，你这个是气量很小的。那有的人可能他是在这个做儿童的工作，有的人做青年的工作，有的人做妇女的工作，有的人去宣教，这不一样的。神在他们身上给他们的任务是不一样的，他们的负担不一样的，但是同样是为耶稣基督。这个是原则啊！如果原则一样的，其他的
我们不要排除异己，不要说他没有在我们的团队里面我们的标准，我们的原则是以耶稣基督为救赎主。你看耶稣基督呼召12个门徒做犹太人的使徒，但是耶稣基督也呼召保罗做外邦人的使徒。所以这个犹太人的使徒跟保罗他们都相处得很好，他们都非常尊敬。做领袖气量要大，不要小气。Kita melihat di dalam ayat 38 sampai ayat 42, Yesus juga mengajarkan murid-muridnya mau menjadi pemimpin harus dada lapang, harus berjiwa besar. Ya, di dalam ayat 38 mencatat, Yohanes bilang kepada Tuhan Yesus, Guru, kita lihat ada seorang yang mengusir setan pakai nama Tuhan, demi nama Tuhan kita larang dia, kita nggak kasih karena dia nggak bersama-sama dengan kita, ibaratnya dia nggak satu tim, nggak satu grup sama kita. Yesus bilang kamu jangan melarang, ya, kamu jangan melarang mereka, ya. Semasa mereka nggak melawan kita, mereka itu teman kita, ya. Saudara sekalian, mau menjadi pemimpin, ya, pemimpin itu harus dada lapang, tadi saya katakan, harus berjiwa besar, ya. Jangan memboikot, menyikut orang yang beda dengan kita. Mungkin saya bebannya, Tuhan panggil saya mungkin melayani di kaum ibu, mungkin kamu di pelayanan untuk anak-anak, ada yang untuk remaja, ada pelayanan khusus orang-orang yang di emperan. Oh, jangan bilang ini orang apa ya pelayanannya gitu rendah. Tidak, saudara. Asal itu semuanya untuk Tuhan, saudara. Mungkin cara orang bekerja beda dengan kita. Saya melayani anak-anak, kamu juga melayani anak-anak, tapi cara kamu begini, cara dia begitu. Tidak masalah, saudara. Ya, asal prinsipnya benar. Prinsipnya apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Asal itu benar, saudara. Ya, yang lain cara-cara itu kita jangan mempermasalahkan, jangan berantem di dalam hal demikian. Yesus memanggil 12 murid khusus menjadi rasul buat orang Yahudi. Dan Yesus memanggil Rasul Paulus, satu orang khusus menjadi rasul buat orang non-Yahudi. Nah, kita melihat 12 murid Yesus dan Rasul Paulus. Mereka saling apa? Saling menerima, mereka saling menghargai, menghormati satu dengan lain. Itulah pemimpin, saudara sekalian. 最后我们要看见一个人灵性要成长，灵性要成长，我们做领袖的灵性也要成长。42节到49节，第42节到第49节，我们看见这个我们要成长，生命要健康的成长是要付上代价，是要付上代价。所以在这里我们看见耶稣说，假如他说我们的眼睛叫我们跌倒眼睛常常看不好的东西就把你的眼睛挖掉眼睛挖掉更好了。如果你能够进到天国，虽然没有眼睛，一个眼睛已经没有了，比起你两个眼睛好好的，你被丢在地狱的火湖里面，那不是更糟糕吗？如果你的脚叫你跌倒，你的脚常常去犯罪的地方了你的脚不受约束，你就把那个脚砍断。也就是说，你缺了一个脚，能够进到天国更好，比起你有2个脚，但是你被丢在地狱的火湖里面。你的手常常打麻将然后你就砍断它你没有手，或者是只有一只手，能够进到天国，能够进到永恒，能够进到天堂更好了。比起你有2只手、2只脚，眼睛好好的，你被丢在地狱里面什么意思呢？什么意思呢？那么这样说起来，天堂不是充满了残废的人吗？因为没有一个人是完全吗？有的人眼睛常常不好，看不好的东西，有的人脚就是常常去不三不四的地方去赌博啦，去什么啦，那不是砍手砍脚这样天堂不是有很多残废的人吗？不是的。耶稣说的砍掉手脚，挖掉你的眼睛，这是比喻的用法，这是比较性的，就是说你没有一只眼睛，但是能够进到天国，比较有2只眼睛进到地狱里面，那就1只眼睛更好了。这是比喻性的这是比喻性的，是比较性的，不是叫你这样挖这个砍手砍脚挖眼睛是很痛的，什么痛吗？当然痛得半死了，你会半死半活
这表明什么呢？就是说我们要使到我们的灵性长进，过一个圣洁的生活，要付上代价，要付上代价。你的眼睛常常看不好的，你要想办法，你要克制它，你很痛苦了。你平常喜欢看那些肮脏的什么小说啦，什么不好的啦，一不看，你的心一直这个很不舒服，很痛苦，你就要付上这个代价，就好比把你的眼睛挖掉一样啊！你的时候喜欢什么赌博啦，喜欢擦麻将啦啊，砍掉它，很痛吗？很痛，是吗？很痛苦，看见哇，你的赌友啊都去，哎呀来呀来呀擦麻将，10个人少了一个角，你来啊，不，可能人家会说你了啊，假圣洁了什么人啊，这有一点代价啊，你可能要被人家讥笑，付上代价，这样呢，我们付出代价，我们的生命才会怎么样呢？我们的生命灵性才会长进，才会长进，才会生命有平安。有喜乐，有平安，有喜乐。所以呢，最后第50节，因为前面讲到什么？讲到地狱了啊！身体好好的进到地狱，比起少了一个手一个脚进到天堂，那个好得多。那么也是说，地狱里面的火是不灭的，在第50节。50节说什么呢？啊，这个第48节。48节在哪里？在那个地方，在地狱里面从事不死的，火是不灭的啊！因为必用火当盐个人啊。讲到火，讲到盐，在地狱里面有火有盐。那么这个火跟盐啊是什么意思呢？用第49节，用火当作盐来腌它啊，就是浸腌啊。你煮什么果汁，你腌果子呀啊，你要用盐水了，用醋了，要腌啊。那么这个火呢，就好像盐一样，那个在地狱里面的人就被火烧了，用盐腌它。那么耶稣后来就讲正式的盐是怎么样呢？盐呢，你煮东西呢，煮菜你放一点盐就觉得很有味道，是吗？很有味道。那么这个世界呢是世态炎凉的，人情淡薄，但愿因为有你有我的存在啊，我们服侍人，刚才不是讲服侍吗？我们服侍人，我们成为别人的祝福，使到这个世态炎凉的没有人情味的这个世界，因为你我的存在，让人家觉得很温暖，让人家觉得舒服，我们的生命能够为主而用。Saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa kalau kita kerohanian kita mau bertumbuh, hidup rohani kita mau bertumbuh, mau sehat, itu ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar, Yesus bilang apa? Di sini dikatakan kalau kakimu membuat kamu berdosa, penggal kakinya. Mungkin kakinya ini suka pergi ke night club kali ya, berbuat dosa, dipenggal saja. Jadi pincang dong. Lebih baik pincang satu kaki masuk ke sorga daripada 2 kaki utuh masuk ke neraka. Kata Yesus, jikalau mata kamu ini iseng nih, matanya suka lihatnya nggak bener nih ya, baca bukunya nggak bener, nontonnya nggak bener, congkil aja. Lebih baik kurang 1 mata tapi naik ke sorga daripada matanya 2 utuh dibuang ke neraka. Di situ ada api ya, membakar kita, membakar manusia di situ ya. Jikalau tangan ini suka main judi ini ya, main judi, penggal aja 1 ya. Lebih baik tangan buntung sebelah masuk ke sorga daripada 2 tangan utuh masuk ke neraka. Saudara, kalau begitu di sorga banyak orang cacat dong. Ada yang nggak ada kaki, nggak ada yang mata, ngeri amat kalau begitu. Saudara, ini bukan secara hurufiah ya, ini pembicaraan apa saudara? Ini pembicaraan apa ya? Ini perbandingan
dibandingkan ya kurang satu mata dibanding ya dengan mata dua ya, tapi dibuang ke neraka mendingan satu mata. Jadi ini bersifat perbandingan ya, perbandingan. Bukan diartikan secara hurufiah, saudara sekalian. Ya. Jadi kalau dipenggal sakit nggak saudara? Sakit setengah mati. Mata dicungkil sakit nggak? Sakit bukan main, saudara-saudara. Begitu juga harus bayar harga. Kalau kita biasanya suka main judi, kalau kita begitu nggak pergi, teman mungkin bisa tarikin kita ini itu, saudara. Itu susah sekali, saudara. Ya, tapi kita berdoa, bersandar kepada Tuhan, ya kita menerobos kesulitan itu. Ya. Atau kuping kita sering dengar ngomongan-ngomongan musik-musik yang jelek itu ya, yang porno, ya, musik yang porno, kita baca buku, film yang porno, saudara, ya, matanya dicungkil, artinya harus bayar harga. Jangan mengikuti kemauan daging ini, jangan mengikuti kemauan nafsu kita ini. Itu susah sengsara. Tapi kalau udah begitu lihat masa susahnya, saudara, untuk kesananya jiwa kita sehat, rohani kita sehat, saudara sekalian. Nah, jadi ini bicara tentang neraka ya, bicara tentang neraka ada beberapa kali ya, daripada masuk ke neraka. Nah, saudara, di dalam ayat 49 ya, di dalam ayat 49 kata Tuhan Yesus, karena setiap orang akan digarami di neraka tuh, orang digarami dengan api. Ya, saudara, digarami. Kalau di bahasa Mandan dikatakan direndam gitu loh. Kalau bikin asinan, ya kan ada airnya, ada cukanya, ada apanya ya, direndam kan untuk diasinin. Nah, begitu. Jadi di dalam neraka itu, saudara, ada api, ya. Ada api seperti apa? Direndam kita di dalam api begitu. Seperti direndam di dalam air garam itu, saudara. Begitu susah dan begitu sengsara. Nah, bicara garam, Yesus bicara garam yang sebenarnya, ya, saudara. Garam itu bagaimana? Kalau ada kita masak nggak ada garam, nggak ada rasa, ya kan? Nggak ada rasa. Begitu juga di dunia ini. Dunia ini, saudara, Dunia ini tawar ya, dingin begitu. Tetapi biarlah keadaan saudara dan saya, karena apa? Kita bicara tadi apa di depan? Bicara pelayanan, bukan? Mau jadi pemimpin, bukan? Mau melayani, mau mengabdi, mau jadi berkat buat orang. Ya, jadi biar supaya keadaan kita seperti garam itu, membuat dunia yang tawar, yang tidak ada rasanya, menjadi nyaman karena keberadaan kita. Saudara sekalian, bagaimana kita memakai hidup kita ini? 我们要怎么样用我们的生命？我们是要一直想为自己呢，要得到更高的地位，得到更大的权利，但是我们却忽略了我们的真正应该做的服事。求主帮助我们, saudara, bagaimana kita memakai hidup kita ini? Mau jadi pemimpin? Bukan hanya mau naik ke atas. Yesus bukannya mencegah kita ya, oh jangan maju ya, jangan mau cari prestasi. Tidak. Yesus tidak keberatan kita menaik terus ya, cari kemajuan, harus cari kemajuan. Tapi jangan hanya mau cari kemajuan, hanya mau cari pangkat, hanya mau cari posisi, tetapi tidak mau melayani. Layani anak-anak yang kecil. Mungkin bukan anak kecil juga, mungkin orang yang lemah, orang yang miskin, orang nggak ada yang perhatikan, saudara. Dengan keberadaan kita, memberikan kehangatan, bantuan kepada mereka, kita menjadi garam, membuat dunia yang tawar ini menjadi enak rasanya karena kita. Mari kita berdoa. 天父上帝帮助我们，用我们的生命，用我们的年日，主啊，好好的来服侍你，服侍在我们周围的人。有的人在心灵上可能要我们服侍，要我们辅导；有的人可能在物质上需要我们帮助，求主使用我们。Terima kasih Tuhan mengajarkan kami bagaimana memakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Tuhan tolong supaya kami, jikalau di antara kami ada yang menjadi pemimpin, supaya kami bukan hanya mengejar posisi, tetapi dengan posisi itu kami sungguh-sungguh bisa melayani, bukan saja melayani orang yang penting, tapi juga orang yang dianggap tidak penting. Melayani orang yang dewasa, juga melayani orang-orang anak-anak kecil, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan tolong pakai hidup ini menjadi berkat untuk setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 主耶稣教导我们，在天国里面的大小，不是看位分高低，乃是全凭我们在世界上怎么样
怎样用我们的生命在爱中忠信的服侍. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, di dalam kerajaan sorga, besar dan kecil, bukan bersandarkan pangkat, melainkan berdasarkan semasa kita masih hidup di dalam dunia, bagaimana kita memakai hidup ini, melayani Tuhan di dalam kasih. Puji-pujian edisi 3 nomor 60, nyatakan kasih. Show